Itu sejuk. Cuaca pagi. Sejuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du, alhamdulillah. Pertama dan buat selama-lamanya, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan keizinannya, dengan taufik hidayah dan dengan inayahnya kita dapat hadir berada dalam majlis mengingati Allah, majlis ilmu taman-taman syurga. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita Allah Subhanahu wa taala mencatat, menulis, menerimanya sebagai amalan orang yang ikhlas, orang yang sabar dan istiqamah, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi masjid, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati, yang diberkati, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum kita terlupa niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya membaca kitab Hadis Jalan ke Syurga, hadis yang ke-31. Redha terhadap Allah, Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
An Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man radiya billah rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahul jannah. Fa'ajiba laha Abu Sa'id faqala a'idha alayya ya Rasulullah fa'a'adaha alayhi thumma qala wa ukhra yarfa'ullahu biha lil'abdi mi'ata darajatin fil jannah ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard. Qala wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Rawahu Muslim. Daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pasti mendapat syurga bagi siapa yang redha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Abu Sa'id radhiyallahu anhu terkejut mendengar kata-kata Nabi itu seraya berkata, tolong ulang perkara tadi kepada saya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengulanginya. Kemudian baginda bersabda, ada satu amalan lagi. Allah akan mengangkat darjat hamba yang mengamalkannya dengan 100 darjat di dalam syurga kelak, antara satu darjat ke darjat yang lain seperti antara langit dan bumi. Abu Sa'id bertanya, apakah amalan itu wahai Rasulullah? Baginda bersabda, berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterangan, redha terhadap Allah, Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud kita berpuas hati dan berbangga menjadi umat Nabi Muhammad yang beragama Islam dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini Islam adalah agama yang tinggi dan tiada agama yang dapat menandinginya. Dengan kefahaman ini, kita berjuang menyebarkan dakwah Islam dengan mengemukakan bukti-bukti bahawa agama yang benar hanyalah agama Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang baca waktu pagi 3 kali, waktu malam petang 3 kali, iaitulah perkataan yang saya mula-mula baca tadi. Dia sentiasa memperbaharuinya pagi dan petang. Maka wajabat lahul jannah, wajib baginya syurga. Apa dia tuan-tuan? Apakah amalan tersebut? Iaitulah
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Tuan-tuan baca pagi 3 kali, waktu malam 3 kali. Wajabat lahul jannah, wajib baginya syurga. Apa maksudnya? Kami redha Allah sebagai Tuhan kami. Kami redha Islam sebagai agama kami. Dan kami redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kami. Maka balasannya ialah wajib baginya syurga. Pasti baginya syurga. Sehingga kan Abu Sa'id radhiyallahu anhu terkejut mendengar kata-kata Nabi. Lalu beliau menyuruh Nabi mengulanginya lagi. Biar betul. Betul ke? Ya Rasulullah, takkan lagu tu ya mudah no. Boleh ulang balik ada perkataan tadi. Nabi pun ulang balik. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Lepas tu Nabi kata lagi kepada Abu Sa'id, ada satu lagi amalan, bukan setakat tu saja. Ada satu lagi. Allah akan mengangkat darjat hamba yang mengamalkannya dengan 100 darjat di dalam syurga kelak. Antara satu darjat ke darjat yang lain seperti antara langit dan bumi. Darjat ke darjat yang lain ni tuan-tuan, maksudnya darjat ni ketinggian, kemuliaan dia. Tinggi ni hebatnya langit dan bumi. Satu darjat. Tinggi dia langit dan bumi. Masya Allah, satu darjat. Allah beri 100 darjat.
Abu Sa'id bertanya kepada Nabi SAW, apakah amalan itu wahai Rasulullah? Baginda Nabi SAW menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah. Berjihad pada jalan Allah ialah berjuang pada jalan Allah, bersungguh-sungguh pada jalan Allah, bertungkus lumus pada jalan Allah. Itu maksud jihad. Jangan takut perkataan jihad ni tuan-tuan, sebab makna dia bukan kita duk ingat kata perang ya jihad. Maksudnya ialah bersusah payah, bertungkus lumus. Itulah jihad. Tuan-tuan nak main subuh pagi ni, jihad. Bukan senang tuan-tuan nak lawan syaitan, nafsu. Oh, bukan senang. Nak bangun awal pagi bukan senang, oi. Itulah jihad. Bertungkus lumus, bersusah payah. Itu maksud jihad. Kita nampak jihad ni kira set perang lah. Buat program sambutan Maulidur Rasul, bermacam-macam cara, pelbagai cara, mesyuaratnya, bincangnya, berpakatnya, bermesyuaratnya, nak buat yang nu, nak buat yang ni. Bukan senang, tuan-tuan. Itulah jihad. Itulah jihad. Sebab itu perkataan jihad ini cuba dibuang di dalam silibus pelajaran umat Islam. Apabila golongan Yahudi dan Nasrani mereka mengkaji Islam, mereka mendapati bahawa jihad adalah perkara yang menyebabkan orang Islam jadi kuat, jadi hebat. Maka kita hendaklah memastikan bahawa perkataan jihad ini dibuang di dalam pelajaran mata Islam di dalam seluruh dunia. Maka diberi penekanan di universiti, di sekolah-sekolah, di macam-macam tempat lah, termasuk Al-Azhar sekalipun. Tempat-tempat yang orang kata apa, hak besar pengajian Islam ni, mereka buat masuk dah satu penerapan melalui tangan-tangan ataupun mulut-mulut orang-orang yang mereka lantik ataupun mereka pilih, mereka suruh untuk dibawa, dibincangkan di setiap universiti ataupun di mana-mana tempat, bahawa mesti dibuang perkataan jihad ini pada pelajaran agama Islam. Kenapa? Kerana mereka bimbang dengan sebab jihad inilah yang menjadikan umat Islam menjadi kuat, menjadi bersungguh-sungguh di dalam melakukan apa jua pekerjaan untuk meninggikan agama. Sehingga akan melahirkan suatu doktrin. Doktrin ini satu kefahaman di kalangan masyarakat umat Islam, sehingga tak boleh sebut, tak boleh cakap tentang jihad. Takut nanti orang jadi ekstremis, takut jadi militan, peganas, takut jadi Islamofobia, takut lagi jadi umat Islam ni fanatik. Sampai tahap lagu tu ditanam, didoktrin di dalam kalangan umat Islam bahawa jihad ini suatu perkataan yang membahayakan. Wah, tuan-tuan tengok,
Sehingga kawan Islam sendiri takut dengar perkataan ni. Masya Allah. Kalau orang bukan Islam takut perkataan jihad ni lain lah. Orang Islam sendiri pun takut dengar perkataan jihad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pasal apa tuan-tuan? Karena dia memahami jihad ialah perang dengan orang kafir. Jihad ialah perang dengan orang kafir. Jihad ialah perang dengan orang kafir. Dia dah faham lagu tu. Padahal skop jihad ini luas. Kefahaman skop jihad itu luas. Bukan setakat berjihad menentang musuh-musuh Allah. Jihad yang paling besar kata Nabi ialah jihad menentang hawa nafsu. Jihad menentang hawa nafsu ialah jihad dalam bentuk memerangi, membangkang kehendak hawa nafsu. Itu jihad. Dan pahala dia besar, tuan-tuan. Mesti diubah kefahaman kita mulai pagi ni. Apa makna jihad? Bertungkus lumus, bersusah payah. Sekali lagi saya ulang, tuan-tuan. Apa makna jihad? Bertungkus lumus, bersusah payah. Itu maksud jihad. Mulai pagi ni buang doktrin pemikiran kita tentang jihad mengatakan bahawa berperang. Berperang tu betul. Makna hak sebenarnya jihad itu berperang, betul. Tapi kita hari ni, tuan-tuan, ditakut-takutkan, diomok-omokkan dengan perkataan jihad itu dengan mengatakan perang. Padahal ia dalam erti kata yang sebenar bertungkus lumus, bersusah payah. Itu maksud jihad. Buat kerja agama ni, tuan-tuan, buat kerja agama ni kena ada jihad, kena ada susah payah. Nak jaga masjid kena ada jihad, kena ada susah payah, kena ada tungkus lumus. Bukan senang nak pegang masjid. Mulut orang macam-macam, perangai orang macam-macam. Buat lagu ni tak kena, buat lagu ni tak kena, buat lagu tu tak kena, buat lagu tu tak kena, buat lagu ni tak kena, buat lagu ni tak kena. Buat kena dah tak kena lagi. Buat tak kena lagi tak kena. Bukan senang, tuan-tuan. Nak jaga masjid, nak jaga surau, nak jaga agama, nak meninggikan agama, bukan senang. Bila susah, bila payah, tapi kita usaha, kita jaga juga, kita buat juga. Itu namanya jihad. Itu makna dia, nama dia jihad. Ingat. Apa balasannya? Apa kelebihannya? Apa bayarannya? Apa upahnya? Ialah mendapat 100 darjat di dalam syurga. 1 darjat kita mendapat pahalanya, ketinggiannya ialah langit dan bumi. Kita mendapat 100 darjat, 100 kali tinggi langit dan bumi. Masya Allah, tuan-tuan. Sebab itu kena ada jihad di dalam diri kita. Kena ada jihad, bertungkus lumus ataupun bersusah payah. Kadang-kadang orang kita ni tak mau susah payah, tak mau bertungkus lumus. Bila susah-susah sikit untuk buat kerja agama, tak maulah. Tak maulah, payahlah, susahlah. Tak boleh lah. Bagi orang lain lah,
Oh saya tak boleh. Saya tak pandai lah. Oh macam-macam alasan. Ni kita nak buat ni Maulid Rasul ni. Tak payahlah. Ni kita nak buat perarakan ni. Tak payahlah. Kita nak buat kenduri, nak jamu orang makan ni. Tak payahlah. Ni kita nak panggil ustaz main bagi ceramah tak payahlah. Susahlah nak panggil ustaz nanti. Kena buat yang ni, buat yang ni, surat menyurat apa semua, kena toliah apa semua. Susahlah. Tak payahlah. Ni kita nak panggil kumpulan qasidah main buat nasyid, buat lagu ni. Tak payahlah. Lah kali semua benda tak payah. Bila semua benda tak payah, itu bukan makna dia jihad. Itu bukan nama dia jihad. Itu jahat. Faham tuan-tuan? Ibu-ibu, ayah-ayah, itu maknanya jahat. Jihad ni dia sanggup susah payah. Sanggup korban masa dengan anak-anak, dengan bini. Korban masa dia dengan kehidupan dunia yang seronok, boleh jalan sana jalan sini, korban segala-galanya. Itu makna jihad. Orang lain senang, tak perlu ambil peduli, tak perlu ambil tahu, mudah ya. Main-main sedia siap dah, elok dah. Kita dah Allah daripada awal, daripada mula bersusah payah mengendalikan majlis program, balik lewat mai awal, macam-macam pujian. Itu namanya jihad. Tuan-tuan dapat pahala 100 darjat di dalam syurga. Inilah yang paling ditakuti oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apabila ada orang-orang Islam, apabila ada orang Islam, mereka meletakkan jihad ini yang paling utama di dalam kehidupan mereka. Yang ini mereka takut. Sebab itu tuan-tuan, orang-orang yang nak menjadi pengikut Al-Imam Mahdi Al-Muntazar ni di akhir zaman ni, ciri-cirinya ialah yang kelima itu, yang nombor 5 tu, iaitu jihad. 5 ciri-ciri seseorang itu hendak menjadi pengikut ataupun pejuang, penyokong dan pendokong kepada Al-Imam Mahdi Al-Muntazar daripada keturunan Nabi SAW, Ahlul Bait, yang akan muncul di akhir zaman nanti, yang menjadi pengikutnya 5 golongan. Antaranya lah 5 golongan. Antaranya ialah yang pertama, Ahlul Quran, orang yang mengaji, menghafal, membaca, memahami, mendalami ilmu Al-Quran, mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran, mengaji Al-Quran, menghafal Al-Quran. Orang ahli Al-Quran, dia adalah pengikut Al-Imam Mahdi. Yang kedua ialah orang yang menjadi ahli dakwah. Ahli dakwah ialah dia seorang yang mengerjakan amalan dakwah. Apa dia dakwah? Iaitulah menerangkan agama kepada orang lain. Siapakah ahli dakwah itu? Ahli dakwah itu ialah pendakwah
dan orang yang didakwah. Itu namanya ahli dakwah. Macam saya mai ni, saya seorang pendakwah. Tuan-tuan yang mai dengar, tuan-tuan ahli dakwah, iaitu orang yang kena dakwah. Da'i saya, mad'u tuan-tuan. Jadi kita adalah ahli dakwah. Kalau saya mai dakwah, tuan-tuan tak mai dengar, tak jadi juga. Semua pakai ID ustaz belakang jenuh ha? Siapa nak mai dengar? Jadi saya da'i, pendakwah. Tuan-tuan, mad'u, orang yang kena dakwah. Kena ada golongan ni. Siapa yang ada golongan ni, yang jadi golongan ni, dia menjadi pengikut Imam Mahdi. Tuan-tuan, nah, orang yang support program dakwah, bukan setakat dia ni mai dengar kuliah ya, mai mengajak ya. Bahkan ada orang ni, dia beri makan pada orang yang buat majlis dakwah. Dia berkata ada kuliah subuh, Pak Haji. Oh, ada kuliah subuh. Tak apa, saya bagi makan, saya jamu makan, buat makan. Itu juga ahli dakwah. Dah tahu kata kuliah, duk telefon pun banyak kali. Kau duk telefon lah, orang kuliah ni tak faham apa ni. Kadang-kadang manusia ni tuan-tuan ni, tengok telefon lagi. Ni aku geram kat orang kes ni. Halo, ni tengah kuliah ni, telefon buat apa? Waalaikumsalam. Tengah kuliah, nanti dulu. Kita ni tuan-tuan, kalau orang tak angkat, orang dah balas 2-3 kali kata ada kuliah, tak angkat, jangan telefon dah. Kena ada adab sama ada mengaji. Sampai tak ada waktu, tak ada adab langsung ni. Nah, kalau kita telefon orang tu tak angkat, ataupun orang tu letak, kita kena faham bahawa dia ada masalah, dia sedang menghadapi masalah. Itu orang mengaji, orang cerdik, orang faham. Ni kita telefon lagi, lepas 5-6 kali. Nah, biar pergi dia. Nak share bagi ni, tidak lewat mah. Hidup kat pukul 3 habis jadi. Saya duk sebab rawatan, buang darah banyak lah ni. Fasdu, banyak buat fasdu lah. Fasdu tu sunnah Nabi je kan. Buang darah kotor memang bagus kan. Tentu kalau ada penyakit dalam badan tu, buanglah darah kotor tu. Terus duk sayang apa? Darah macam dengan ayat cak ni. Darah macam dengan susu FN lah. Darah sampai nek, kalau oren, kalau kuning, kalau hijau. Darah jadi macam darah macam-macam. Tentu duk sayang apa? Duk buh dalam badan, buang dengan taruh. Biar jadi darah baru balik. Berapa orang dah yang sakit-sakit teruk, kita buat-buat itu alhamdulillah sembuh balik. Dengan takutlah jarum tu. Takut pada jarum. Jihad ni maksudnya apa? Dengan takut yang jarum. Walaupun takut, lawan. Berapa orang dah itu ni yang nak buang darah takut jarum. Cerita takut apa? Jarum habis besar tu buang takut. Esok ni nak perang pakai pedang. No, tetak terbelah badan tu. Lagi sakit. Yang ni jarum habis ni takut ya. Dengar-dengar tu tak apa je, buat biar. Orang kita ni kadang-kadang kena cabak juga. Nah. Okey, baik tuan-tuan. Menjadi ahli dakwah ni ialah dia membantu kerja dakwah. Dia mai dengar kuliah, dia bagi kuliah, dia ada jamu makan kepada orang. Itu ahli dakwah. Yang ketiga ialah dia menjadi ahli qiyamul lail. Dia menghidupkan malam dia. Dia jaga malam untuk beribadah, berhubung dengan Allah. Ataupun dia tak jaga malam pun, jaga pagi-pagi tu. Pagi-pagi tu dia bangun awal sebelum subuh, pukul 5, pukul 4 jaga dah.
Mandi-mandi, semayang, solat sunat, lepas tu dia main masjid, solat berjemaah. Itu juga sebagai ahli qiyamul lail. Orang ni menjadi pengikut Imam Mahdi. Yang keempat ialah ia menjadi ahli tarikat, ahli zikir. Ahli zikir ni tuan-tuan, dia rajin zikir. Satu hari dia selawat Nabi 100. Satu hari dia tahlil 100. Satu hari dia istighfar 100. Satu hari dia sebut la ilaha illallah tahlil 100. Satu hari dia kata ya latif 100. Satu hari dia sebut ya rahman 100. Satu hari dia kata ya rahim 100. Satu hari dia kata la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin 100. Ataupun banyak lagi lah perkataan ataupun kalam-kalam yang lain. Dia sebut, dia zikir, dia ambil tarikat, dia amalkan. Orang-orang ini menjadi pengikut Imam Mahdi. Sebab itu kita kena jadi ahli zikir tuan-tuan, rajin berzikir. Antara zikir yang paling baik selawat pada Nabi. Selawat pada Nabi waktu mana pun Allah kira pahala. Dia tengah buat maksiat, dia kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allah kira pahala. Dia menunjuk, dia riak. Dia menunjuk, dia riak. Dia tak ikhlas. Dia sebut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allah bagi pahala kat dia. Antara ibadat amalan yang Allah beri pahala, tak kira lah dia ikhlas ke tak ikhlas, dia riak ke tak riak, dia tengah buat maksiat ke, dia tengah buat jahat ke, dia kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, automatik Allah beri pahala kat dia. Hebat tak amalan ni tuan-tuan? Sebab tu kena rajin selawat. Satu hari 100 selawat tuan-tuan, ataupun lebih lagi selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat tuan, jadi ahli zikir, hari-hari zikir. Disiplinkan diri. Kalau duk biasa amalan tu, buat yang tu, jangan tinggal. Dia ada keberkatannya. Macam saya suka buat la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Saya suka buat yang tu. Yang tu 100 kali. Siapa baca yang tu, siapa yang baca yang tu pagi, petang ataupun malam, dia baca pagi, petang ataupun malam, waktu manalah tak kira lah, satu hari dia baca 100 kali. Disebutlah hadis Nabi, orang yang baca tersebut dia tidak akan miskin, dia akan kaya. Dia tidak akan miskin, dia akan kaya. Yang kedua, dia tidak kena azab siksa kubur, fitnah kubur. Dia tidak kena azab, siksa dan fitnah kubur. Yang ketiga, dia boleh ketuk mana-mana pintu syurga untuk dia masuk. Nak masuk pintu syurga mana? Masuk. Siapa yang membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Sama-sama ikut saya ramai-ramai. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. 100 kali tuan-tuan baca setiap hari. Tuan-tuan tidak akan miskin, tuan-tuan akan jadi kaya. Tuan-tuan tidak akan kena fitnah, azab, siksa kubur. Dan tuan-tuan akan bangkit di hari akhirat nanti. Tuan-tuan boleh ketuk mana-mana pintu syurga nak masuk, masuk. Jadikan amalan zikir tuan-tuan, kehidupan kita ni, daripada buang masa lara lalai. Kita bukan nak hidup lama tuan-tuan, tak lama. Sejak-sejak ambil vaksin ni banyak jadi macam-macam penyakit. Mati mengejut banyak lah ni. Lalu tu beringat lah, bila mati mengejut banyak, mati banyak. Kita bukan nak hidup lama.
Bila tak hidup lama ni, buatlah amal kebajikan, amalan-amalan bagi banyak. Buatlah tuan-tuan, jangan duk berkira dengan Tuhan, dengan diri kita. Pasal yang tu semua balik, untung kat kita balik. Nah, bukan pada untung orang lain, untung kat kita juga. Jangan duk berkira sangat masa kita tu dengan Tuhan. Banyak zikir, banyak selawat, buat amalan banyak-banyak. Esok kita mati senang. Susah kita ni biar di dunia sat, jangan susah di akhirat. Di akhirat besok susah, tak boleh siapa tolong kita, tak ada siapa yang nak tolong kita, susah. Di dunia ni tak apa lagi, susah ada orang tolong lagi, dapat bantuan ni macam-macam lagi. Betul? Nah, mahal-mahal beras pun tak apa, boleh makan lagi. Betul? Di akhirat besok tak ada amalan nak makan apa, tak ada pahala nak makan apa. Susah kita akhirat besok. Ingat tuan-tuan. Yang kelima ialah dia menjadi ahli jihad. Menjadi ahli jihad ialah menjadi pengikut Imam Mahdi. Dia ni orang biasa, surau tak mai, masjid tak mai, mengaji malas, semayang kadang-kadang. Nah, kira orang yang asi, orang Islam yang jahat. Dia panggil orang Islam ni yang jahat. Dia ni suka buat maksiat, tinggal kerja-kerja hak Allah suruh, dia banyak tinggal. Tapi dia ada satu lagi dalam hati dia, iaitu jihad. Dia bersungguh-sungguh bila dengar perkataan orang yang menghina agama, hina Islam, hina Nabi, hina Al-Quran, dia marah. Sanggup dia nak bertumbuk kalau dengar orang hina Nabi, hina Allah, hina Al-Quran, hina Islam. Padahal dia haram tak mai pun kuliah, masjid pun tak mai, Jumaat pun tak mai, tak peduli pun orang buat Maulid Rasul ke apa pun, haram tak mai. Tapi bila orang hina Nabi, hina Allah, hina Islam, hina Al-Quran, dia bangun, dia bangkit. Oh, siap buat demo, buat bantahan tu. Nah, pasal apa? Marah orang hina Islam. Dia ada jihad dalam diri dia. Orang ini juga menjadi pengikut Al-Imam Mahdi. Walaupun dia jahat, buat maksiat, tapi satu masa dia akan berubah untuk jadi orang yang lebih baik jika dalam hatinya ada jihad. Sebab itu 5 golongan ni, insya-Allah salah satu siapa ada dalam 5 perkara ini, dia akan menjadi pengikut Al-Imam Mahdi. Salah satu daripada 5 perkara tadi. Saya ulang. Sedap ayat tu, pinjam Ustaz. Yang pertama, saya ulang, tuan-tuan, menjadi ahli Al-Quran. Yang kedua, menjadi ahli dakwah. Yang ketiga, menjadi ahli zikir. Yang keempat, menjadi ahli qiyamul lail. Yang kelima, menjadi ahli jihad. Dia bersungguh-sungguh dalam buat ajar agama. 5 perkara ini, salah satu pun tak apa dah, dia akan jadi pengikut Al-Imam Mahdi Al-Muntazar. InsyaAllah tuan-tuan, bukan lama dah. 2024 ni dijangka. Jangkalah, betul tak betul, wallahu alam. Jangkaan kemunculan Al-Imam Mahdi Al-Muntazar. Cukup 100 tahun dah. Iaitulah tahun 2024. 1924 kerajaan Islam Turki Osmaniyah jatuh. Bila jatuh kerajaan Islam, 100 tahun kita tidak ada pemimpin yang nak memimpin umat Islam. Tak ada lah. Maka cukuplah 2024 ya, bulan 3, iaitulah 100 tahun Islam jatuh, dan Islam akan kembali bangkit dipimpin oleh seorang mujaddid, seorang pejuang yang betul-betul ikhlas, berjuang betul-betul kerana Allah, bukan memain macam hak duit Allah ni. Nah, tak sungguh-sungguh. Kali ini muncul betul-betul pemimpin pejuang Islam yang bersungguh-sungguh, tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan kepatian, tidak ada kepentingan apa-apa pun. Yang dia berjuang, dia bersungguh-sungguh kerana Allah, kerana Nabi, kerana Allah, kerana Nabi, kerana Al-Quran, kerana hadis, kerana nak menegakkan agama Allah. Betul-betul tidak ada apa-apa kepentingan apa-apa pun. Dia berjuang bersungguh-sungguh. Pemimpin ini namanya Al-Imam Mahdi Al-Muntazar. Siapa jadi pengikutnya? 5 golongan tadi yang saya sebut tadi, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi ini menjadi pengikut
Al-Imam Mahdi Al-Muntazar, insya-Allah. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minas su'ada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon ampun dan maaf jika ada salah silap, terkasar bahasa, terkurang, terlebih dan sebagainya. Tuan-tuan minta ampunlah kerana pagi ini deras sikit, cengeng sikit ya. Tak apalah, pagi-pagi dah bagi hilang mengantuk ya. Minta ampun, minta maaf dengan tuan-tuan rasa apa ni kasar sangat pun kan. Minta maaf Okey, baik, insya-Allah kita bertemu lagi pada 1 Oktober, iaitulah sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Majaya, insya-Allah. Boleh datang ramai-ramai tuan-tuan, ajak semua anak bini keluarga kita sambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.